Oke, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Oke, siapa yang tak ajar ini? Saya saja yang tak ajar. Siapa nak? Oke. Oke. Oke, hari ini saya akan memulakan pembelajaran dan pengajaran kita. Topik baharu yaitu apa? Bab 7. Apa bab 7? Muka surat 104. Bab 7 yaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, itulah sangat pentingnya iklim ini yang mempengaruhi kegiatan manusia di Asia. Okey. John, baca indaksi bab. Muka surat 105. Besar lagi suara John. Pelbagaian iklim memberi pengaruh yang besar terhadap kegiatan manusia di Asia seperti pertanian, perikanan, pembalakan, Perindustrian, penanganan, pengangkutan dan pelancongan. Walau bagaimanapun tidak semua aktiviti ekonomi ini boleh dijalankan sepanjang masa di setiap kawasan. Lepas mempelajari bab ini, Anda dapat membandingkan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, dalam bab ini objektif saya semua belajar tingkatan 2 remit ini adalah iklim ini mempengaruhi kegiatan manusia di Asia. Apakah kegiatan manusia di Asia apa? Apa yang pertama adalah pertanian. Lepas itu apa? Pembalakan. Apa lagi? Perikanan. Perindustrian. Terus apa lagi? Pengangkutan. Okey, contohlah kita dekat sini, contohlah ada banyak aktiviti pertanian, contohnya menuai padi. Kalaulah cuaca kita dekat sini selalu hujan, adakah kita boleh menjalankan aktiviti dengan baik? Tak boleh kan? Okey, itulah sebabnya sangat penting. Kenapa iklim ini sangat penting untuk mempengaruhi kegiatan manusia di Asia. Okey, sekarang faham kan kenapa iklim itu sangat penting kan? Faham ke tak? Okey, fokus tajuk pembelajaran kita hari ini adalah untuk kamu orang untuk mengenal nama iklim di Asia. Lepas itu, kamu orang dapat membezakan ciri-ciri mengikut zon di Asia. Okey, iklimnya ada iklim sejuk sederhana, panas sederhana dan panas. Okey, hari ini saya ingin tayangkan satu gambar. Kamu orang boleh tengok muka surat 106. Muka surat 106. Okey, cikgu nak tanya ni. Ini iklim apa ni? Iklim apa? Bukan. Iklim apa? Sejuk. Okey. Kita tengok dekat 7.1 tu kepelbagaian iklim di Asia. Yang pertama adalah iklim tundra. Ini adalah iklim besar lagi soal iklim tundra. Okey, cikgu ada soalan. Mengapakah kita di Malaysia ini tidak ada musim salji? Kenapa? Kerana apa? Besar lagi suara diri. Kenapa? Kenapa kita di Malaysia tidak ada kamu? Kenapa kita di Malaysia tidak ada musim salji? Kenapa? Karena dekat dengan matahari. Kenapa? Dekat dengan matahari. Dekat dengan matahari. Yang lain ada jawapan kah? Karena negara kita ini
mengalami iklim khatulistiwa yang mempunyai iklim yang apa? Panas dan lembab sepanjang tahun. Itu sebabnya kita tidak ada musim salju. Bukan salju. Itu nama salju. Oke. Hari ini saya akan memulakan pembelajaran. Hari ini saya akan tayangkan slide. Kamu orang boleh rujuk dekat buku teks boleh. Oke, sebelum itu kamu orang menulis buku latihan kamu orang untuk penggunaan ulang kaji. Sambil saya mengajar, kamu orang perlu buat nota mind map. Sediakan buku latihan Anda. Sudahkah? Sudah? Oke, hari ini yang saya cakap tadi, hari ini kita akan belajar bab baru iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruh kegiatan manusia di Asia. Oke, objektif pembelajaran ini adalah untuk kamu orang mengenal pasti kepelbagaian iklim di Asia. Lepas itu menerangkan ciri iklim, zon panas, panas sederhana, sejuk sederhana di Asia. Lepas itu kamu akan mengenal pasti negara yang terlibat dengan 4 iklim di atas. Lepas itu yang ini saya akan bincangkan kelas yang sebelumnya, takut kita tak ada masa. Yang penting hari ini saya akan mengajar kamu tentang pelbagai iklim di Asia dan ciri-ciri iklim mengikut zon di Asia. Saya fokus yang 2 itu dahulu. Oke. Zon iklim benua Asia terdiri daripada kawasan dan latitude yang berbeza. Lepas itu, perbezaan ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang besar kepada cuaca dan iklim di kawasan benua Asia. Dia juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi? Contoh apa kegiatan ekonomi? Pertanian, apa lagi? Perdagangan, pembalakan. Itu sangat penting. Iklim itu mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kalau macam saya cakap tadi, kalau negara Malaysia kita banyak aktiviti pertanian, bukan negara kita, saya percaya hampir seluruh negara ada menjalani kegiatan pertanian. Jikalau negara itu mengalami hujan setiap tahun, macam mana mereka ingin menjalani aktiviti pertanian dengan baik? Kalau pertanian itu tidak dapat dijalani dengan baik, itu akan memberi kesan yang tidak baik dengan kegiatan ekonomi di sesebuah negara tersebut. Negara itu akan mengalami kerugian yang banyak. Oke. Paham sekarang? Saya pakai ayat yang simple, yang senang supaya kamu orang dapat paham. Oke, tulis. Dah siap? Kamu orang tulis yang terdiri pada kawasan dan latitude yang berbeza itu. Itu saja kamu orang tulis. Sambil saya cakap, lepas tu kamu orang tulis. Sebab ini sangat penting. Sudah? Kalau belum tu nanti kamu akan rujuk dekat dengan kawan yang sudah siap. Oke, ini adalah namanya adalah kedudukan garis bintang. Ini adalah zon panas, zon sederhana panas, sejuk dan zon
kita akan mulakan dengan ciri iklim mengikut zon di Asia, yaitu yang pertama adalah zon panas. Okey, zon panas. Viviana baca. Cak diri. Suara. Latitude. Zona tidak. 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Negara seperti Malaysia, Thailand, India, serta negara Asia Barat seperti Arab Saudi, Iran dan Pakistan. Okey, betul. Okey. Zon panas pula boleh dibagikan kepada beberapa jenis iklim seperti apa? Iklim apa? Khatulistiwa, apa iklim? Gunung panas dan iklim tropika. Okey, ini adalah contoh negara yang mengalami zon panas. Seperti negara kita lah. Kita dekat negara Malaysia ini kita ada mengalami zon panas. Lepas tu Thailand, India dan Asia Barat. Okey, terletak di latitude 0 derajat Celsius hingga 30 dan 30 derajat Celsius selatan. Okey, ini adalah ciri-ciri zon panas. Okey, kamu orang boleh catat. Okey. Iklim dia adalah yang pertama adalah macam saya cakap tadi, yang pertama adalah khatulistiwa. Panas dan lembap sepanjang tahun. Macam negara Malaysia, kita mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Lepas itu, suhu 3 tahunan dia adalah apa? 27 apa? Degree Celsius. Lepas itu, jumlah hujan tahunan melebihi apa? 2.600 mm. Contohnya dekat negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Okey, boleh tulis. Okey. Yang kedua iklim adalah gurun panas. Okey. Seperti mana? Dekat mana gurun yang paling panas? Dekat negara mana? Arab Saudi. Iraq. Apa lagi? Oman. Pernah pergi sana ke? Ada banyak duit nanti pergi sana melancong supaya kamu mengalami musim panas mereka dekat sana. Okey. Musim panas mereka ini sangat penting tak? Musim panas yang sangat panas yaitu apa? 32 hingga apa? 38. Okey, musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 16 derajat Celsius. Jumlah satu harian tinggi kira-kira 25 derajat Celsius dan jumlah hujan tahunan kurang daripada 250 mm. Okey, dekat gurun panas sana dia mengalami jumlah hujan tahunan yang sangat berkurang. Tak macam kita Malaysia ni kita mempunyai hujan tahunan yang banyak. Lepas itu iklim dia adalah musim tropika, mengalami musim kering dan musim lembap yang nyata. Lepas itu berapa dia punya suhu tahunan berapa? Jumlah hujan tahunan berapa? Okey, dah tulis kah? Dah? Okey, bagus. Ingatlah, saya ingat sekali lagi nanti kita ada kuis. Beri perhatian yang sepenuhnya. Okey. Kita akan masuk dekat zon sederhana. Zon sederhana terbagi kepada berapa?
itu bagi kepada apa? Dua itu apa? Panas Dan panas. Macam tadi kita ada zon panas dan zon panas sederhana. Okey. Zon iklim panas zon iklim panas sederhana dan zon iklim sejuk sederhana. Okey. Zon iklim panas sederhana iaitu apa? Dengar baca. Dengar suara. Zon iklim panas sederhana 30 derajat utara hingga 45 derajat utara atau 30 derajat selatan hingga 45 derajat selatan. Okey. Iklim jenis Cina, steppe dan Mediterranean. Pasal lagi? Zon iklim sejuk sederhana 45 derajat utara hingga 60 derajat utara atau 45 derajat selatan hingga 65 derajat selatan. Okey, apa? Iklim jenis Laurentia, Siberia, Lausitz. Okey. Okey, dekat sini adalah zon sederhana. Okey, kita dekat iklim ini dia ada zon ini dia ada dua, iaitu zon iklim panas sederhana dan zon iklim sejuk sederhana. Okey, dekat zon iklim sederhana ini adalah dia punya 30 degree utara hingga 45 betul? Dan 30 degree selatan hingga 45. Lepas itu iklim jenis apa dekat mana? Dekat negara China, Steppe dan Mediterranean, CSM. Lepas itu zon iklim sejuk sederhana. Okey, lepas itu jenis iklim dia ada dekat Laurentia dan Siberia. Yang ini kamu tulis sini. Zon iklim ini sangat penting. Tak? Okey, dah siap? Dah? Okey. Okey. Macam saya cakap tadi, kita ada dua zon. Zon itu adalah zon sejuk sederhana dan panas sederhana. Iklim dia ada di Siberia dan Laurentia. Okey, Siberia itu adalah suhu musim panas iaitu berapa? 15 degree Celsius hingga 20 degree Celsius. Suhu musim sejuk adalah apa? Hingga 5 degree Celsius. Okey. Jumlah hujan tahunan kira-kira berapa? 500 mm dan kepasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk. Contohnya apa? Dekat kawasan apa? Kawasan Siberia di Rusia. Okey, lepas itu sejuk sederhana dia ada dekat bukan zon dia adalah Laurentia. Okey, suhu musim panas merangkumi 20 degree Celsius hingga 27 degree Celsius. Yang ini adalah jumlah hujan tahunan merangkumi 500 mm hingga 1000 mm. Okey, salji juga turun pada musim sejuk dan suhu musim sejuk boleh mencapai takat berbuku. Okey, apakah contoh negara? Ke mana? China, Korea dan Jepun. Okey. Yang next adalah panas sederhana. Okey, zon dia dekat Mediterranean. Musim panas yang sederhana panas iaitu 20 degree Celsius hingga 24 degree Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 6 degree Celsius hingga 10 degree Celsius. Okey, jumlah hujan tahunan adalah 275 mm hingga 9 berapa? 100 mm. Okey, contoh negara ada dekat di Turki, Lebanon dan Syria. Bukan Syria. Okey, ini adalah zon apa nama ni?
Stable. Okey, suhu musim panas apa-apa? 21 degree Celsius. Lepas tu suhu musim sejuk adalah 10 degree Celsius hingga kosong. Lepas tu jumlah tahunan Maklumi 500 mm. Dan apakah contoh negara dekat Rusia dan Mongolia? Okey. Dekat zon China pula, kita mempunyai musim panas yang sederhana panas, iaitu 28 degree Celsius, iaitu musim sejuk yang sederhana sejuk, iaitu 5 degree Celsius. Okey, jumlah tahunan berapa? Okey, contoh negara ke mana? China, Korea Selatan, Jepun dan Taiwan Utara. Okey. Lepas itu zon sejuk. Zon sejuk melibatkan iklim tundra. Iklim tundra yang mengalami musim sejuk yang panjang dan melapar. Okey, apakah ciri-ciri dan kawasannya? Kawasan utara Siberia terletak pada garisan Arktik. Okey, suhu dia berapa? Kalau suhu zon sejuk berapa? 14 Celsius. Musim panas dengan suhu sekitar 10 Celsius hingga 4 Okey. Lepas itu anginnya hujan maksimum musim panas dan ribut saji sering berlaku, dan hujan adalah menerima kepasan yang sedikit pada musim panas dan musim sejuk yang sentiasa diliputi salji. Hari ini saya sudah beritahu tentang ciri iklim mengikut zon di Asia. Lepas itu saya lupa untuk beritahu tentang kepelbagaian iklim di Asia, iaitu adalah tahukah anda bahawa benua Asia boleh dibagikan kepada 4 zon iklim, iaitu apa? Zon apa? Zon sejuk, sederhana, zon panas dan zon sederhana panas. Lepas iklim, ada iklim tundra, iklim Siberia, iklim Laurentia. Okey, iklim Okey. Ini boleh tidak? Zon sejuk kita ada iklim tundra. Lepas itu kita ada iklim Siberia, dan itu kita ada iklim Laurentia. Ini adalah zon sejuk. Iklim tundra, Siberia, dan iklim Laurentia. Yang ini adalah mengalami 90 degree utara. Yang kedua ini adalah anggarannya 65
Ini 19 dan 45. Ini adalah zon sejuk. Boleh tulis. Sambil saya ni, saya tulis. Sorry. Ini zon sejuk. Ini adalah iklim zon sejuk dan sejuk sederhana. Dan boleh rujuk dekat dalam buku teks sahaja. Okay? Saya padam ya? Lepas itu kita ada zon panas, sederhana. Iklim ada 3. Oke, mudah. Oke, lepas itu kita ada zon panas. Itu dekat gurun panas, iklim gurun panas. Iklim monsun tropika. Dan iklim khatulistiwa. Iklim negara kita lah, iklim khatulistiwa. Oke. Jadi kamu orang tertanya, macam mana nak mengingatkan pembelajaran tentang zon iklim. Macam mana kita nak ingat? Mesti kamu orang akan bertanya macam mana nak ingat Siberia ini, Laurentia ini, lepas tu China, gurun panas ni, monsun tropika ni. Mesti kamu orang tertanyakan macam mana nak ingatkan. Boleh tinggalkan buku nanti.
Lepas tu kita ada jenis iklim. Okey, zon iklim ada apa? Zon sejuk. Lepas itu ada zon apa? Zon sederhana sejuk. Lepas itu ada zon sederhana panas. Lepas itu ada zon panas. Oke. Zon sejuk adalah iklim tundra atau Arktik. Zon sederhana sejuk jenis iklim apa? Tengok dekat buku teks. Zon sederhana sejuk. Ini dekat iklim ni. Siberia. Besar lagi suara. Siberia. Dan apa lagi? Laurentia. Zon panas sederhana apa? Lepas tu ada steppe. Dan cai. Lepas tu zon panas ada apa? Kita buka kurung panas. Monsun apa? Monsun tropika dan khatulistiwa. Oke, macam mana nak ingat? Siberia. S-I. Lepas tu L-A. Sila. Mediterranean. Makan. Cheese. Gurun panas gerai. Oke, sejuk kita tuliskan iklim tundra dan Arktik. Zon sederhana sejuk Siberia dan Laurentia, yaitu adalah Sila. Zon sederhana panas adalah Mediterranean, makan dan steppe, sate, chena, cheese. Zon panas adalah gurun panas gerai dan monsun tropika adalah matok. Bagi istimewa itu kau ingat sendiri tak? Sila, makan, sate, cheese, gerai, matok. Awak kena. Sila, makan, sate, cheese, gerai, matok. Oke. Saya akan buat mana itu? Tutup buku teks kamu kan?
Ano? Apa nih? Sini. Cepat. Kamu habiskan semua nih. Gak apa, nanti saya akan apa maksud si tadi, SI tadi? Coba buka. Siberia. SI Siberia. DE. Dengar. Habiskan semua nih. Apa maksud LA tadi? Cepat saja. Makan tadi apa? Maggi? Lepas tu, sate apa tadi? Tepe. Cheese apa tadi? Gerai tadi? Top tadi apa? Yang paling last apa? Yang paling terakhir apa? Apa dekat negara kita punya jenis iklim apa? Tengok dia fokus. Tepuk tangan ke dia. Okay, thank you. Sekarang faham kan? Macam mana cara nak mengingati? Okay. Buka pada ni saya ada nak tonton satu video untuk semua orang. Video aku bukan ni. Okay, untuk api. Kita tak ada makan. Saya ada untuk tontonan. Yang ini video ini sebenarnya 8 minit, tapi saya akan bagi laju sedikit. Yang ini adalah bandar paling sejuk di dunia. Cuaca bukanlah fenomena yang berterusan, sebaliknya ia sentiasa berubah dan sebab perubahan dalam keadaan persekitaran boleh menyebabkan pergolakan iklim yang hebat. Negara-negara yang terletak berhampiran dengan kutub planet bumi menghadapi musim sejuk yang panjang dan teruk berbanding negara lain. Di sana, musim sejuk bukan sekadar pada waktu Christmas, malah ada kawasan yang terpaksa menghadapi musim sejuk berpanjangan sehingga mereka terpaksa meninggalkan negara tersebut. Orang yang meninggalkan negara yang sangat sejuk mengalami banyak kesukaran dalam pengeluaran makanan, perbatikan yang hangat dan pakaian. Bagi kita yang tinggal di negara yang mempunyai iklim khatulistiwa, kita pasti merasakan bahawa seronoknya untuk tinggal di negara yang beriklim sejuk. Tetapi tahukah anda, negara yang mempunyai iklim sejuk yang melampau ini sebenarnya memberikan banyak masalah kepada manusia yang tinggal di situ. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat 10 bandar yang paling sejuk di dunia. Teruskan menonton. Winnipeg, Kanada. Ibu negeri kepada Manitoba, Winnipeg merupakan rumah kepada lebih 850,000 penduduk dan merupakan antara bandar paling sejuk di bahagian Amerika Utara. Akibat kesejukan melampau yang mencecah negatif 45 darjah Celsius, banyak masalah timbul yang melanda kawasan Winnipeg. Antara masalah yang dihadapi termasuklah operasi hidup mereka menjadi tergendala. Banyak paip-paip air terpaksa dibaiki akibat retak dan bateri kereta juga menjadi mudah rosak kerana cuaca yang terlampau sejuk. Harbin, China. Terletak di bahagian timur laut China, Harbin adalah ibu negeri kepada Heilongjiang yang mempunyai populasi seramai lebih 6 juta orang penduduk. Iklim di Harbin sentiasa sejuk dengan bulan Januari mencatatkan suhu paling rendah sehingga mampu mencapai negatif
suhunya mencapai tahap beku, bahan surya masih boleh dirasai menjadikan cuaca di Harbin seimbang. Apabila tiba musim sejuk sebenar dalam bulan Januari, penduduk di bandar ini akan mengadakan pesta musim sejuk dengan membina pelbagai jenis ukiran menggunakan salji dan ais, menjadikannya sebagai tarikan pelancong untuk berkunjung ke sana. Yellowknife, Kanada. Ditubuhkan pada tahun 1934, bandar Yellowknife merupakan sebuah bandar pelombongan yang hanya mempunyai sekitar 21,000 orang. Mempunyai peratus suhu negatif 26 darjah Celsius pada musim sejuk. Suhu paling rendah yang pernah dicatatkan di bandar Yellowknife adalah negatif 52 darjah Celsius. Bandar ini mempunyai waktu siang yang panjang dan aktiviti ekonominya sebelum ini adalah pelombongan emas sebelum gelombang itu ditutup. Yellowknife kemudiannya bangkit menjadi salah satu sumber utama dunia bagi belian, ekoran penemuan dan pembukaan banyak lubang belian di kawasan tersebut. Dadinka, Rusia. Terletak berdekatan dengan Kutub Utara, Dadinka merupakan antara bandar yang paling atas sekali kedudukannya dalam peta dunia. Berpopulasi hanya sekitar 20,000 penduduk, Dadinka adalah sebuah bandar pelabuhan dengan aktiviti perdagangan banyak berlaku di sini. Mempunyai peratus suhu negatif 28 darjah Celsius dalam bulan Januari. Kehidupan di bandar ini memang agak sukar apabila suhu paling panas iaitu pada suhu negatif 12 darjah Celsius. Pada tahun 2015, berlaku insiden di mana paip air bocor dan menyebabkan air memenuhi jalan yang kemudiannya membeku ekoran suhu mencapai negatif 40 darjah Celsius ketika itu. Kejadian ini menyebabkan banyak kenderaan serta harta penduduk terperangkap dan diselimuti ais sehingga mengakibatkan kerugian besar kepada mereka. International Falls, Minnesota. Pada tahun 2008, International Falls, Minnesota secara sah menggelarkan bandarnya sebagai Icebox of the Nation kembali. Kira-kira 6,000 penduduk bandar ini telah mengalami suhu musim sejuk serendah negatif 48 darjah Celsius. Selama 40 tahun, bandar ini telah menganjurkan Icebox Days Winter Festival di mana penduduk tempatan dan penggemara boleh mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti musim sejuk. International Falls merupakan salah satu bandar yang paling sejuk di Amerika Syarikat. Yakutsk, Rusia. Yakutsk adalah sebuah bandar kecil yang juga terletak di Rusia, mempunyai populasi sekitar 332,000 penduduk. Kehidupan di bandar dengan suhu negatif 40 darjah Celsius ini cukup mencabar. Enjin kereta yang sudah berjaya dihidupkan selalunya terpaksa dibiarkan kerana takut tidak berjaya dihidupkan semula jika enjin dimatikan. Bagi mereka yang sudah merasai cuaca di bandar Yakutsk ketika suhu paling sejuk, seseorang itu hanya mampu bertahan untuk berada di luar rumah selama sekitar 15 minit sebelum badan mula menjadi sakit dan doktor sudah tidak lagi mampu bergerak. Pada Januari 2018, bandar Yakutsk pernah mencapai suhu negatif 62 darjah Celsius sehingga pengukur suhu rasmi di bandar mereka pecah akibat cuaca sejuk ini. Fraser, Colorado. Apabila International Falls, Minnesota gagal memperbaharui gelarannya sebagai Icebox of the Nation pada tahun 1989, Fraser, Colorado mengambil peluang untuk merampas tata gelaran tersebut. Kedua-dua bandar di Amerika Syarikat ini bersaing sesama sendiri untuk merebut gelaran itu. Selama lebih daripada 25 tahun, peratus suhu pada bulan Januari di bandar Fraser ialah negatif 1 darjah Celsius, manakala suhu terendah ialah negatif 18 darjah Celsius. Ia terletak di atas gunung-gunung berbatu Colorado pada ketinggian 8,574 kaki. Terdapat lebih kurang 1,378 penduduk di bandar ini yang juga terletak berhampiran dengan kawasan ski terkenal Winter Park. Verkhoyansk, Rusia. Verkhoyansk juga merupakan sebuah bandar Siberia yang terletak berhampiran belakang Arktik. Bandar ini diasaskan pada 1638 di mana merupakan sebuah pelabuhan sungai, depo pengumpulan bulu serta pusat kawasan peternakan rusa. Selain menjadi tempat ketiga paling sejuk di dunia, ia juga secara rasminya merupakan bandar ketiga terkecil di Rusia dengan populasi penduduk seramai lebih kurang 1,000 orang. Peratus suhu bulanan berjulat daripada negatif 46 darjah Celsius pada bulan Januari hingga 16,9 darjah Celsius. Saya singkat dulu ya, puas kita Rusa maupun berdagang darjah Celsius bandar tersejuk di kaki tangannya sudah. Terima kasih kerana menonton. Bukan itu sahaja, bandar-bandar sejuk ini juga bandar dengan suhu di dunia yang Oke, ini adalah suatu. Oke, saya nak tanya ini. Zon sejuk itu banyak memberi kebaikan ataupun keburukan? Keburukan. Apa salah satu keburukan yang kamu tengok tonton tadi? Yang kamu tonton dekat tayangan video? Apa salah satu? Banyak kerugian. Kerugian dari segi apa, Pauline? Contohnya ke? Keramaian.
Bagus. Sekarang ini kamu pahamkan kenapa iklim itu sangat penting untuk mengenai kegiatan manusia di dunia ini. Oke? Ada apa-apa soalan sebelum kita nak masuk ke kuis? Dan soalan kan? Oke. Padam. Buka HP. Padam. Hari ini macam saya cakap tadi, kita ada membuat kuis. Saya akan bagikan kamu orang kepada 5 kumpulan. Oke. Satu. Bila satu. 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 Oke, ada yang lebih kumpulan. Oke. Kumpulan satu jawab di kumpulan dua jawab yang barisan di, kumpulan tiga jawab barisan di, 4 jawab barisan yang di, 5 jawab barisan di. Kamu orang boleh berbincang. Nanti saya akan semak. Yang ini tadi adalah soalan yang kita soalan yang kita pelajari hari ini. Oke. Contohnya, suhu musim panas tidak melebihi 10 degree Celsius. Suhu musim sejuk di bawah takat betul kira-kira 28 negatif 28 degree Celsius dan jumlah hujan tahunan adalah 250 mm dan kepasan turun dalam bentuk salji. Negara yang terlibat seperti ciri-ciri di iklim atas adalah apa? Jawab nanti. Okey. Kumpulan satu sila angkat tangan. Kumpulan dua sila angkat tangan. Kumpulan tiga sila angkat tangan. Kumpulan tiga. 2 orang saja kah? Kumpulan 3. Kumpulan 4. Kumpulan 5. Okey. Boleh pergi ke depan. Jawab. Jadi boleh berbincang, boleh bawa buku teks. Saya beri kamu masa 10 minit. Pakai pensel. Jangan berebut. Tarik kuat-kuat. Sabar kalau dia tak ada banyak tinggi. Di sebelah kanan.
Boleh berbincang. Tambah pilih 1 jam saja. Ayo, teman. Oke, tunggu saya semak.
Wow, 24 skor semua. Oke. Siapa kumpulan 4 tadi? Kumpulan 4. Kumpulan 4 siapa? Kumpulan 4 siapa? Oke, kumpulan 4. Oke, terbaik kamu dapat skor 4/4. Tangan diri sendiri. Oke. Saya dapat pembetulan. Oke. Saya rasa semua orang dah paham. Kamu orang dah paham apakah apa tu kepelbagaian jenis iklim di negara di Asia. Pelbagai iklim di Asia dan ciri-ciri iklim mengikut zon di Asia. Oke, saya tanya sekali lagi, apakah iklim zon iklim di Asia apa? Satu lagi, besar suara. Lepas tu iklim ada apa? Iklim ada apa? Lepas tu lagi? Lepas tu lagi? Lepas tu lagi? Mediterranean, steppe, China, Khatulistiwa, gurun panas, monsun, tropika. Saya dah bagi tip cara kamu mengingat apa tadi apa? Sate, cheese, senangkan. Oke. Senangkan. Paham? Oke. Saya nak suruh kamu buat aktiviti bab 7. Bab 7 iaitu dekat buku Modal Profit Geografi tingkatan 2. Buka surat 70 dan 71. 70 dan 71. Sila hantar minggu hadapan. Okey? Ada apa-apa pertanyaan kah? Okey, minggu hadapan kita akan teruskan perbincangan jawapan ujian. Okey? Nanti saya akan bawa sekali lagi, saya akan bawa kertas ujian kamu orang. Okey? Hari ini setakat ini saja kita punya pembelajaran dan pengajaran. Saya harap kamu orang faham. Kalau sesiapa yang terfaham tu jangan malu untuk bertanya. Saya tahu ada orang yang masih terfaham, tapi ada orang yang faham. Okay? Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih.